Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhyiddin Abdul Kadir Jalani bin Hajar Muhyiddin, nombor matrik 258252. Okey, pada hari ini saya akan buat pembentangan bagi subjek ekonomi dan pembangunan bertajuk kemiskinan mutlak. Sebagai pengenalan, masalah kemiskinan di Malaysia ni telah wujud sejak kemerdekaan lagi, iaitu pada tahun 1957. Bumi Putera merupakan etnik dominan yang paling miskin berbanding etnik Cina, etnik India dan yang lain-lain. Perbezaan yang ni mungkin disebabkan peninggalan legasi penjajah pada zaman pemerintahan mereka, dan perbezaan pendapatan ni akhirnya membawa kepada ketegangan kaum pada tahun 1969. Berikutan kejadian tersebut, kerajaan Malaysia telah mewujudkan satu dasar, iaitu dasar ekonomi baru pada tahun 1970, yang mana matlamat dasar terbabit ingin mengurangkan kemiskinan dan memberi peluang kepada semua etnik tanpa mengira kaum. Takrifan atau definisi kemiskinan. Sebab apabila kita dengar saja miskin, kita mungkin akan fikir kepada tak ada apa-apa atau miskin sangat. Sebab dia ada kategori-kategori miskin. Tak semestinya orang yang miskin tu tak mempunyai apa-apa. Sebab Rowan 1901 mentakrifkan kemiskinan sebagai satu keadaan ketidakseimbangan pendapatan isi rumah untuk memenuhi keperluan seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan bagi membolehkan mereka hidup semata-mata untuk memenuhi keperluan asas. Berbeza pula dengan Townsend pada tahun 1979. Beliau mentakrifkan ia sebagai kekurangan sumber yang menghalang orang ramai dari mengambil bahagian dalam acara ritual atau makan makanan yang dianggap tipikal dalam masyarakat. Dalam masa yang sama, dia tidak bersetuju dengan definisi yang dibuat oleh Rowntree 1901 yang berdasarkan tinjauan sumber isi rumah dan keadaan hidup di United Kingdom. Secara umumnya, kemiskinan ialah satu keadaan di mana seorang tidak mempunyai harta benda atau pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam masyarakat moden, kemiskinan biasanya disamai dengan masalah kekurangan wang, makanan, pakaian dan kediaman. Dari segi ekonomi, tidak mempunyai modal atau daya pengeluaran untuk menjana modal. Dalam konsep kemiskinan, jumlah yang diperolehi oleh seorang individu dalam sehari merupakan konsep kemiskinan dari segi pendapatan. Kemiskinan secara perspektif konvensional sebagai fenomena yang berlaku akibat keperluan tubuh manusia. Akibatnya, pelaksanaan tertumpu terutamanya pada bentuk fizikal seperti penyediaan tempat tinggal, kerja dan penjagaan kesihatan. Menurut kajian yang dilakukan di Malaysia oleh Nozita Jamil dan Siti Adijah pada tahun 2014, terdapat hipotesis yang menjelaskan kemiskinan, iaitu kitaran kemiskinan atau kemiskinan ganas apabila terdapat jurang kemiskinan yang timbul akibat kemajuan ekonomi. Kitaran ini berlaku menyebabkan satu kumpulan menjadi lebih kaya, manakala satu lagi kumpulan akan ketinggalan dan akan lebih miskin. Berdasarkan kenyataan Muhammad Ayub pada tahun 2013, kebanyakan ahli akademik menyamakan kemiskinan dengan kekurangan wang dan ketidakmampuan seseorang individu atau keluarga itu untuk memenuhi keperluan asas. Kemiskinan di Malaysia kebiasaannya dibincangkan dari sudut kewangan atau pendapatan.
Kemiskinan ni dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Pada hari ini saya akan membentangkan lebih kepada kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak ditakrifkan sebagai keadaan di mana seseorang atau keluarga, ahli keluarga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka untuk hidup dalam cara yang minimum dan yang sewajarnya. Seperti contohnya seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perubatan merupakan 5 keperluan asas yang diambil kira. Kemiskinan mutlak ditentukan dengan membandingkan satu set pendapatan isi rumah dengan standard yang dikenali sebagai pendapatan garis kemiskinan, iaitu PGK. PGK ini pula ditetapkan berpandukan taraf kehidupan penduduk negara ini. PGK ialah jumlah minimum pendapatan yang diperlukan untuk menampung makanan, pakaian dan kos asas seperti sewa, bahan api dan tenaga, juga pengangkutan serta komunikasi. Kesihatan dan rekreasi juga bagi sesebuah isi rumah biasa. Manakala tahap kemiskinan pula ditakrifkan dengan jumlah wang yang diterima berpandukan tingkat pendapatan PGK sama ada miskin atau tidak. Okay, ciri-ciri kemiskinan. Secara umumnya, ciri-ciri kemiskinan dalam persekitaran bandar dan luar bandar termasuk kekurangan pendapatan, kekurangan pemilikan harta, tahap pendidikan yang rendah dan persaingan sengit. Jika dibandingkan dengan kemiskinan luar bandar, bagaimanapun terdapat sedikit perbezaan dalam ciri-ciri kemiskinan kedua-duanya. Dalam kajian yang dibuat pada hari ini, saya telah pecahkan kepada 3 subtopik. Yang pertama itu dari segi perkhidmatan. Kerajaan telah menyediakan akses kepada semua jenis perkhidmatan dan penduduk bandar berpeluang menikmatinya seperti sekolah, hospital, bekalan air, bekalan elektrik serta pekerjaan. Akibatnya, mana-mana kumpulan yang berpendapatan rendah dalam komuniti masih boleh menikmati kemudahan sosial, tapi mereka perlu menanggung beban kos yang ketara berikutan pendapatan mereka terhad. Bagi kes lokasi luar bandar, apabila akses kepada kemudahan asal dan sosial adalah terhad, keadaannya agak berbeza. Ia menyukarkan orang yang berpendapatan rendah di luar kawasan bandar untuk mendapatkan perkhidmatan ini, dan kos untuk berbuat demikian akan lebih tinggi. Yang keduanya, kos sara hidup. Kalau kita lihat, punca kemiskinan bandar adalah disebabkan kos sara hidup yang tinggi, yang memaksa penduduk miskin bandar bekerja lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan mereka. Walaupun prospek kerja di bandar adalah banyak, kalau kita tengok macam-macam peluang ada, tapi pendapatan mereka yang rendah kerana kekurangan kelayakan serta kebolehan pendidikan. Bagi penduduk di luar bandar, kebiasaannya mereka akan lebih bekerja sendiri dan bergiat dalam bidang pertanian. Tambahan pula kekurangan pendapatan, pengetahuan dan kebolehan untuk mengkomersialkan pengeluaran mereka menyebabkan terlalu banyak bergantung kepada pasaran tempatan yang terhad. Jadi ini akan menyebabkan pendapatan mereka tidak bertambah kalau tak berkembang dengan betul. Dan yang ketiganya, pendidikan. Walaupun kekurangan kelayakan pendidikan, golongan muda atau golongan belia di bandar yang kurang berpendidikan lebih cenderung untuk mencari pekerjaan pada usia yang lebih muda.
berbanding dengan orang luar bandar, disebabkan prospek pembaikan diri yang terhad, kerana peluang pekerjaan yang minimum, majoriti individu yang berhenti sekolah dan lebih suka tinggal di rumah. Faktor-faktor kemiskinan, kalau kita lihat, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yang mana boleh menyebabkan kehidupan sebuah isi rumah itu tak cukup. Antara yang boleh diuraikan, yang pertamanya peluang pekerjaan. Dalam aspek peluang pekerjaan ni, kita boleh lihat kadang-kadang satu pekerjaan yang ditawarkan tu terhad dan lebihan buruh yang memohon tu terlampau ramai. Yang memohon pula kekurangan kemahiran, mungkin dari sijil, dan yang bekerja juga kadang-kadang tercabar sebab yang memohon mempunyai kemahiran dan sijil yang boleh menyebabkan yang sedang bekerja kehilangan kerja dan menganggur. Yang keduanya, pendapatan rendah. Dalam pendapatan rendah ni, kehidupan harian sesebuah isi rumah tu dipaksa untuk menanggung perbelanjaan hidup yang tinggi. Dalam keperluan ni pun keperluan asas. Contohnya rumah, makanan, pakaian, pendidikan dan kesihatan. Ianya boleh dikatakan kos perbelanjaan yang melebihi pendapatan, yang boleh menyumbang kepada faktor-faktor kemiskinan. Yang ketiganya, pendidikan. Pasaran semasa, kalau kita lihat, banyak yang mementingkan tahap pendidikan yang tinggi. Sekiranya standard pendidikan yang lemah boleh menyumbang kepada kemiskinan sebab tak dapat kerja. Tambah pula, kanak-kanak yang daripada isi rumah berpendapatan rendah tidak dapat nak akses pendidikan yang standing dengan orang yang kaya lah, sebab macam disebut tak ada duit. Yang keempatnya, globalisasi. Globalisasi terutamanya negara-negara pembangun yang meningkatkan jurang antara yang senang dan susah dalam masyarakat. Globalisasi akan beri manfaat kepada mereka yang mempunyai kekayaan dan mampu mengakses pelbagai pengetahuan serta kemahiran untuk mengubahnya menjadi keuntungan ekonomi, politik dan sosial. Yang kelima, saiz isi rumah. Dalam masalah saiz isi rumah ni, faktor isi rumah, apabila pendapatan yang disumbang dalam sebuah isi rumah tu, kalau kita lihat, kalau setakat 3 orang, 4 orang boleh lagi. Tapi bila yang bekerjanya seorang, tapi yang perlu ditanggung ada 6 atau 7 orang, kita boleh lihat permintaan tu jadi lebih tinggi. Ini juga merupakan salah satu faktor yang boleh menyumbang ke arah kemiskinan. Dan yang terakhir, krisis ekonomi. Sekiranya berlaku krisis ekonomi, golongan miskin adalah golongan yang paling terkesan dan menderita. Sebab bila diorang dah susah, berlaku pula krisis ekonomi, jadi lagi susah. Kerja tak ada, kena buang kerja, kena berhenti, kena ambil cuti. So, perbelanjaan tetap akan berjalan seperti biasa. Untuk makan, minum tetap akan berjalan seperti biasa. Tapi kerja tak ada, disebabkan ekonomi. Langkah-langkah bagi membasmi kemiskinan. Kemiskinan seharusnya kita lihat sebagai satu masalah yang besar yang perlu diatasi, kerana masyarakat yang lemah dan tidak aktif tidak akan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. Kemiskinan dianggap sebagai satu keadaan yang mesti diselesaikan oleh negara kerana kesan negatifnya terhadap individu, masyarakat dan keunggulan sebuah negara
sebagai penyelesaian kepada masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan personaliti dalam rangka. Jadi saya telah pecahkan kepada dua peranan, iaitu peranan kerajaan dan peranan rakyat dalam membasmi kemiskinan. Yang pertamanya peranan kerajaan, iaitu menguruskan ekonomi dengan terancang. Pemimpin, pembuat dasar, pihak berkuasa dan lain-lain mesti merancang dengan jelas dan strategik untuk mencadangkan modal pengurusan ekonomi yang bermanfaat kepada golongan miskin. Apabila satu dasar itu diputuskan, pemimpin mesti mempertimbangkan kebimbangan rakyat, khususnya pembasmian kemiskinan. Contohnya, membangunkan dasar ekonomi yang tidak merosakkan atau membebankan golongan miskin walaupun ia memudaratkan golongan kaya. Yang kedua, membuat ekonomi yang berkeutamaan. Pengurusan ekonomi berasaskan keutamaan adalah penting untuk memastikan sumber ekonomi tersedia untuk memenuhi keperluan manusia. Yang ketiga, menggubal dasar yang lebih berkesan. Dalam pembasmian kemiskinan ni perlu dipesahkan kepada dua jangka masa, iaitu jangka masa panjang, jangka masa pendek. Untuk jangka masa pendek, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan isi rumah yang kurang bernasib baik melalui bantuan, pinjaman, pembangunan, kemahiran, penambahbaikan peluang untuk terlibat dalam aktiviti sektor perkhidmatan. Bagi jangka masa panjang, bertujuan untuk mempertingkatkan pendidikan kanak-kanak yang kurang bernasib baik supaya mereka dapat lari daripada belenggu kemiskinan apabila dewasa kelak. Sebab yang ni dia akan bagi kesan negatif pada kanak-kanak. Yang keempat, kemudahan asas. Kita boleh pecahkan kepada dua infrastruktur, iaitu luaran dan dalaman. Untuk infrastruktur dalaman, terutamanya berkaitan faktor fizikal seperti kemudahan kediaman serta bekalan kuasa dan air. Untuk infrastruktur luaran, kita lebihkan kepada penggunaan ilmu sebagai disiplin dan teknologi kontemporari sebagai alat pembangunan seperti kapasiti untuk memperoleh penjagaan kesihatan, pendidikan, pengangkutan, komunikasi dan keselamatan. Yang kelima, penswastaan. Kerajaan boleh mengubah dasar demokrasi penswastaan dan pemilikan rumah untuk meningkatkan pemilihan dan pemilikan rumah di samping meluaskan peranan sektor swasta dalam sistem pengagihan kos rendah. Kalau kita tengok sejak rancangan Malaysia keempat, pihak swasta yang berhasrat untuk membangunkan projek perumahan telah diwajibkan oleh kerajaan untuk memasukkan sekurang-kurangnya 30% rumah kos rendah dalam projek mereka. Dan yang ni kalau kita tengok akan bagi satu faedah kepada golongan-golongan miskin, sebab kalau tak melibatkan pihak swasta, semua pembinaan kos rumah-rumah semuanya harga-harga yang terlampau mahal yang tidak mampu ditampung oleh golongan-golongan berpendapatan rendah. Yang keenam, peluang pekerjaan dan karnival. Karnival di sini lebih kepada satu expo untuk memberi pendedahan atau memberitahu kepada golongan-golongan ni yang mana peluang-peluang pekerjaan yang ada dan wujud dalam satu-satu syarikat
atau satu-satu tempat bagi pendedahan, sebab kita tahu golongan berpendapatan rendah ni kadang-kadang tak ada akses internet yang cukup. Tapi kalau kita adakan satu carnival dan satu pendedahan seperti expo untuk bagi tahu semua tu, InsyaAllah ianya boleh membantu uh, membasmi kemiskinan. Dan yang kedua, peranan rakyat. Peranan rakyat sebenarnya, rakyat juga perlu diterapkan tentang kepentingan pencarian harta, terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah. Dan rakyat juga tak boleh terlampau memandang rendah orang yang miskin. Sebolehnya memberi sokongan atau membantu dalam aspek-aspek untuk kita membasmi kemiskinan. Sebagai kesimpulan, apa yang boleh dikatakan, walaupun ekonomi dah pulih dan kini boleh menyediakan peluang pekerjaan, tapi kalau gaji yang rendah untuk sembilan pekerja ianya tak dapat membantu untuk mengurangkan masalah kemiskinan. Sebab seorang tu dia kena bekerja sepenuh masa atau mungkin buat 2-3 kerja untuk memperolehi pendapatan yang mencukupi bagi menampung kos sara hidup, yang menyebabkan mereka kekal dalam kelas yang masih miskin. Jadi untuk menghapuskan kemiskinan era global, strategi yang lebih kreatif, inventif dan penerokaan untuk memperluaskan kemungkinan dan meningkatkan penglibatan rakyat dalam ekonomi harus dilancarkan. Apa yang penting ialah semua pihak terlibat dan komited untuk memberi tumpuan kepada masalah kemiskinan bandar, kemiskinan luar bandar, bagi mencapai kualiti hidup yang lebih baik. Penglibatan semua pihak juga penting untuk membantu membasmi kemiskinan. Penambahbaikan diperlukan bagi melicinkan pentadbiran dan pelaksanaan aktiviti dalam program sebegini, serta meningkatkan pendapatan peserta yang mengikutinya. Kemajuan ini juga dijangka akan membantu kerajaan Malaysia dalam membasmi kemiskinan. Setakat ini saja pembentangan dari saya. Segala yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.